Hai, salam sejahtera. Nama saya Madiwanan Analalai Muria. Saya nak membentangkan tentang latar belakang etnik bagi kaum Melayu. Pada era sejarah ini, latar belakang bagi etnik kaum Melayu ialah orang Melayu ditafsirkan sebagai penduduk asal di Tanah Melayu sehingga tahun 1557. Selain itu, jumlah penduduk Melayu di Tanah Melayu ialah sebanyak 2,427,485 orang, iaitu 98.8% purata daripada jumlah penduduk Tanah Melayu, iaitu kaum Melayu. Di samping itu, dari segi kegiatan ekonomi, utama masyarakat Melayu pesisir ialah perdagangan. Seterusnya, bagi negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, penduduk Tanah Melayu tertumpu kepada menangkap ikan, nelayan dan petani. Selain itu, dalam kaum Melayu wanita di negeri Kelantan dan Terengganu, mereka bergiat dalam aktiviti perniagaan kecil-kecil di pasaran. Hai semua, saya Purwani Sundras dari MSCSP. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan tradisional kaum Melayu, iaitu ketupat. Ketupat merupakan sejenis makanan yang menggunakan satu bahan masakan saja, iaitu beras dengan beras pulut yang diisi dalam kelapa muda. Cara memasakkan ketupat adalah setelah daun kelapa atau daun palas diisi dengan beras sebelum rebus sehingga masa sebelum dapat dihidang. Apabila kita bercakap mengenai ketupat, pasti kita hanya berperkatakan tentang rasanya yang lazat apabila diganding bersama rendang. Akhirnya, jenis-jenis ketupat di Malaysia. Di Malaysia terdapat dua jenis ketupat. Yang biasa itu ketupat yang berbentuk segi empat yang menggunakan daun kelapa, dan ketupat palas yang berbentuk segi empat palas yang berbentuk segitiga. Ketupat menggunakan daun kelapa muda diisi dengan beras mempunyai rasa yang tawar serta selalu makan bersama lauk pauk atau kuah sawuri seperti rendang, daging dan atau ayam, serunding, kuah lodeh dan kuah kacang. Pakaian tradisional kaum Melayu lelaki. Gambar di atas menunjukkan pakaian tradisi bagi kaum Melayu lelaki. Selain itu, baju Melayu lelaki merupakan kemeja longgar dan dipakai dengan seluar panjang. Selain daripada itu, pakaian ini selalunya dipandang dengan kain samping dan diikat di bahagian pinggan dan bersongkak, dan juga kain licin berwarna-warni. Pakaian tradisional Melayu perempuan. Gambar di atas menunjukkan pakaian tradisional bagi kaum Melayu perempuan. Bagi negeri Kedah, selain daripada itu, jenis baju kurung ini menyerapi baju blaus pendek yang dibuat sampai ke paras punggung dan juga skirt panjang yang diikat di belah kanan. Selain di samping itu, baju kurung juga digunakan untuk menghadiri majlis perkahwinan, majlis agama dan majlis rasmi. Di Malaysia, secara umumnya keseluruhan wanita melalui memakai baju kurung sebagai pakaian tradisional. Hai semua, salam sejahtera. Saya Pravin Analalaki Balen. Saya seorang pelajar dari MSUC Sungai Petani. Okey, sekarang saya nak bentang tentang etnik-etnik orang Melayu. Mari kita mulakan. Pertama sekali, aksesori baju tradisional lelaki, iaitu tanja. Pemakaian tanja atau tenggolo atau desta dikaitkan dengan istana, kepahlawan dan dipakai dalam berbagai acara adat istiadat masyarakat Melayu. Pemakaian busana ini kebiasaannya akan dipadankan dengan bengkung, samping dan baju Melayu beserta keris selit. Seterusnya, aksesori kedua iaitu pending. Pending tali pinggang atau kepala tali pinggang yang direka dan dihias indah dengan beberapa tema. Pending biasanya digunakan sebagai alat keagamaan oleh lelaki dan wanita Malaysia. Kaum lelaki gunakan itu untuk mengikat kain, dan kaum wanita terutamanya di Kelantan memakai pakaian yang popular. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farizul Jayu binti Zulkifli ingin membentangkan tentang seni mempertahankan diri dan permainan tradisional di kaum Melayu. Silat merupakan sebuah ilmu seni mempertahankan diri tradisional di kaum Melayu.
Seni silat ini diturun-temurunkan oleh generasi ke generasi yang lain. Terdapat pelbagai pecahan atau amalan silat yang wujud terutamanya di Kepulauan Melayu atau Asia. Antaranya ialah silat cekak, silat gayung dan banyak lagi. Terdapat juga perbezaan dari segi teknik dan berlawan. Namun ia tetap berdasarkan secara tradisional. Seni bela diri ini telah lama wujud dan pada mulanya ia berkembang di medan pertempuran sebelum secara perlahan apabila peperangan telah berkurangan dan penggunaan senjata moden pula digunakan secara berluasa. Dari segi permainan tradisional pula, saya ingin membentangkan tentang dua permainan tradisional iaitu gasing dan wau. Gasing merupakan jenis permainan yang boleh berputar pada paksinya sambil mengimbang pada satu titik. Gasing juga merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Biasanya gasing dimainkan selepas musim menuai. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa yang lama gasing itu berputar. Gasing ini terbuat pada kayu berbaru, kemuning, merbau, rembai, durian atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing. Tali gasing pula diperbuat daripada kulit pokok merbau. Wau pula, permainan wau pula merupakan salah satu permainan tradisional orang Melayu sejak ratusan tahun dahulu. Permainan tersebut mengandungi banyak unsur budaya Melayu asli. Ini dapat dilihat dalam bentuk corak dan rekaan yang terdapat pada wau. Permainan ini merupakan juga salah satu hobi di penduduk di luar bandar, khususnya bagi negeri-negeri di barat Laut Kedah, Perlis, Kelantan. Permainan yang layang ini telah menjadi tradisional turun-temurun selepas musim menuai. Terdapat 19 jenis wau yang boleh saya memperjelaskan iaitu wau bulan, wau seri bulan, wau helang dan sebagainya. Rumah ibadat tradisional kaum Melayu. Gambar di atas menunjukkan rumah ibadat bagi kaum Melayu di Malaysia. Selain itu, tempat ibadat ataupun rumah ibadat ini ialah suatu institusi atau lokasi di mana segumpul orang jemaah datang untuk bersembahyang atau melakukan kegiatan keagamaan lain. Di samping itu, bentuk dan fungsi seni bina keagamaan telah berkembang selama ribu tahun dari segi perubahan kepercayaan dan gaya seni bina. Selain daripada itu, istilah kuil sering digunakan sebagai istilah umum untuk rumah ibadat bagi masyarakat kaum Melayu dengan pengecualian gejala. Selamat sejahtera, nama saya Rutra Priya. Hari ini saya membentangkan raftangan iaitu labu sayong. Labu sayong ialah sejenis bekas tembikar berbentuk labu berwarna hitam dari mungkin sayong. Latar belakang labu sayong ialah asal nama labu sayong ini sebenarnya datang dari buah labu yang digunakan untuk mengisi air oleh orang-orang kampung di Bukit Sayong, Perak. Mengikut versi sejarah tempatan, asal-usul pencintaan labu sayong bermula daripada penggunaan buah labu sebagai alat untuk mengisi air. Pada zaman dahulu, masyarakat Sayong di Perak menggunakan labu tua yang dikeringkan dan dibentuk menjadi satu bekas berbentuk labu yang boleh diisi air untuk kegunaan menyimpan air dan minuman. Masa berlaku dan masyarakat sudah berupaya untuk menghasilkan peralatan rumah menggunakan tanah. Maka labu mula beransur-ansur digantikan dengan sejenis tembikar yang sama bentuk dengan fungsinya dengan labu yang dikenali sebagai labu sayong. Hai sekali. Kesimpulannya usaha-usaha yang diambil oleh setiap lapisan masyarakat yang sudah diambil baik dari segi ekonomi,
politik dan sosial yang berhasil membawa masyarakat kepada pemupukan hubungan etnik, perpaduan dan integrasi. Selain itu, penekanan ditempatkan kepada pendidikan Islam, kesedaran budaya, peningkatan toleransi, hubungan korban dan peningkatan harga diri di kalangan rakyat Malaysia. Baik semua, sampai sini sahaja saya punya bentangan pada hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton dan cikgu saya. Sekian, terima kasih.